Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pertama sekali maaf ya atas beberapa ada sedikit gangguan teknikal. Okay, kita terus dengan kelas kita pada hari ini, iaitu perkongsian berkaitan dengan automasi manipulasi data menggunakan Power Query. Okay, Power Query Microsoft Excel. Okay, untuk Google Meet ni, maaf saya terpaksa offkan video sebab kita nak stream dia punya, saya nak share screen. Jadi kita takut nanti ada lag dekat kita punya screen. Okay. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan boleh terus bertanya. Kalau saya cek dekat sini, lebih kurang ada dalam 60 orang ya, hampir 60 orang peserta. Jadi untuk kehadiran dan sijil, nanti dari semasa ke semasa Rustia akan memberikan link lah untuk pendaftaran. So mana-mana yang berkhusus bersama-sama, maksudnya dalam bilik yang sama, harap jaga SOP dan sebagainya. Dan siapa yang bersendirian tu tak ada masalah lah ya. Okay. Okay, kita start dengan pengenalan dulu. Di mana Power Query ni satu benda yang nama pun Power Query kan, satu tools yang dibina di dalam Excel untuk memudahkan kita membuat manipulasi data. Okay. Manipulasi data ni maksudnya kita dapat satu data yang raw dan kita perlu membuat cleaning ataupun menjadikan data tu satu yang data standard untuk mudah kita membuatkan laporan dan sebagainya. Okey, ini agenda kita untuk hari ini. Pertama kita akan buat pengenalan. Kedua, kita akan berkenalan dengan Power Query, macam mana konsep, okay, konsep Power Query tersebut. Okey, yang kedua, bila kita menggunakan Power Query, kita kena tahu sedikit konsep join. Okey, sebab kelebihan Power Query ni kita boleh combine beberapa data dan bila kita boleh buat matching untuk kita dapatkan satu data yang penuh. Okey. Jadi itu konsep join ni kita kena tahulah. Mungkin kalau siapa-siapa yang pernah terlibat dalam background IT, mungkin tak ada masalah lah untuk konsep join ni. Okey, dan terakhir kita akan demo lah. Saya akan cuba demo simple Power Query, penggunaan dia, dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh cubalah selepas ni sendiri. Okey. Okey, so next slide. Kalau bila saya kata next slide tu, kalau tengok tuan-tuan dan puan-puan punya screen, slide-nya tak berubah, boleh maklumkan kepada saya. Okey, ini antara rujukan lah, rujukan untuk kelas ni. Beberapa yang saya dah buat. Okey. Okey, so pengenalan. Kita nak tengok apa itu Power Query. Okey, Power Query ni Excel perkenalkan dah lama sebenarnya, daripada Excel 2010. Cuma Excel 2010 dan 2013 dia dikenali sebagai add-in. Maksudnya by default Excel tu memang tak ada Power Query. Jadi kalau kita ada keperluan, kita kena install, ataupun waktu kita buat installation Microsoft Office, kita kena tick untuk kita installkan sekali Power Query sebagai add-in untuk 2010 dan 2013. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan punya Excel 2010 ataupun 2013, boleh search lah dekat Google untuk add-in Power Query. Okay, untuk Excel 2016, 19 dan 365, Power Query dah memang ada. Jadi tak perlu untuk 2016 dan ke atas, tak perlu kita install add-in lah, sebab dia memang dah tersedia. Dan Power Query ni sebenarnya mirip kepada penggunaannya sama dengan
dengan apa dipanggil tu, power, dengan BI, Microsoft BI. Okay, Microsoft BI tu lebih kurang untuk kita buat reporting lah. Daripada raw data, kita nak mendapatkan satu data yang dalam bentuk laporan, mungkin dalam bentuk graf, mungkin dalam bentuk apa tu namanya, statistik. Okay, so next, sekejap. Okay, so kita tengok sekarang ni ialah konsep Power Query tu. Okay, so macam mana konsep Power Query? Sekejap. Okey, konsep dia macam Power Query ni lebih kurang macam satu kilang lah. Satu kilang yang kita nak hasilkan satu produk, di mana kita ada pelbagai apa tu namanya, sumber kita. Macam nak masak kan, kita macam ada pelbagai bahan mentah, dan akhirnya kita akan jadi satu produk. So begitu juga dengan Power Query. Di nama beza Power Query dengan Excel biasa ni, sekejap saya takut tertinggal slide. Okey, untuk Excel biasa kita mudah guna, dan memang kita gunakan untuk dia lebih fleksibel. Maksudnya kita nak manipulate data, kita nak orang kata update data dan sebagainya, kita akan guna Excel biasa. Tapi once kita menggunakan Power Query, iaitu data tu kita akan create, dia boleh diubah dengan satu klik je. Maksudnya sekarang ni daripada beberapa sources kita, maksudnya sumber kita, data tersebut, kita akan combine, dan kita akan buatkan dia lebih kurang macam skrip lah. Tapi kita akan buat dia step by step. Apa conversion data, maksudnya kita nak transform data tu dalam bentuk apa. Dan nanti bila dah ready, bila kita dapat data-data yang terkini akan datang, kita just klik refresh, nanti automatic data yang latest tu akan convert lah kepada data yang kita dah buat sebelum ni. Okay, itu konsep Power Query. Dia lebih kurang sama dengan macam pivot table. Setiap kali dapat data baru, kita kena refresh. Tapi skrip semua kita dah buat lah. Okay, so Power Query ni dia ada kali korang dia cuma ada 4 step. Okay, step yang pertama ialah kita connect. Kita connect maksudnya kita declare sumber data kita tu daripada mana. Mungkin kita nak connect daripada Excel tu sendiri, ataupun daripada sumber luar. Okay, once kita dah buat connection, kita akan buat transformation. Transformation tu, transform maksudnya kita akan proses data kita tu. Mungkin daripada kita nak tukar formatting, kita nak tukar capital letter dan sebagainya, kita akan buat dekat situ lah. And then baru kita akan buat combination. Okay, so kita akan combinekan beberapa data. Mungkin kita ada dapat daripada pelbagai sumber, kita akan combine. Nanti kita akan tengok dalam demo. So yang keempat ialah kita load. Load ni maksudnya selepas kita dah buat combination semua, kita akan load data tu ke dalam Excel semula. Okay, jadi dalam Excel tu kita akan dapat satu data yang bersih dan data yang telah kita susun cantik lah. Cuma nanti bila kita akan dapat data yang baru, kita kena refresh balik untuk dia update data yang terkini. Okey. Apa data yang kita boleh dapat daripada Power Query ni? Sebenarnya kita boleh combine daripada pelbagai sumber lah. Satu daripada Excel tu sendiri, ataupun daripada CSV, text file dan sebagainya. Satu kita boleh set direct daripada database. Katakan tuan-tuan dan puan ada satu database, database apa-apalah, mungkin guna Oracle, guna MySQL dan sebagainya. Kita boleh buat connection kepada database tersebut dan terus ambil data, okay, secara live. Dan lagi satu, kita boleh ambil data daripada website. Okay, contoh mungkin dalam website tu ada satu table. Kita nak ambil satu table tu daripada website, kita tak perlu macam buat selection pada website tersebut, copy and then paste pada Excel, tak perlu. Jadi kita terus link kita punya Excel kepada website tersebut. Jadi sekiranya ada perubahan
data pada website tersebut, bila kita tekan button refresh, kita akan dapat data yang terkini. So kita tak perlu nak copy paste semula. Okay. Dan kita akan proses. Okay. Yang ini yang kedua ni, proses ni kita akan transform dia. Okay, transform dan juga combine. Kita akan menggunakan Power Query. Dan selepas tu kita akan keluarkanlah dalam bentuk Excel. Okay. Okay. Macam mana kita nak dapatkan Power Query ni? Okay. Untuk Excel, kalau di dalam Excel 2010 dan 13, dia dalam menu add-in. Tapi kalau untuk 2019 dan 365, ada menu data. Nanti mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang tengah tengok ni, boleh terus try. Boleh terus try tengok dekat Excel masing-masing ada tak. Okay, 2019 dan 365 dalam data, dan kita ada satu tab dipanggil Get Transform Data. Okay, kalau untuk yang 2016, kita ada data, dalam data, dan dia sama juga ada Get Transform. Cuma bezanya di tengah-tengah sikit lah. Dia pecahkan dengan Get External Data ni. Okay. So ini ialah kita nak buat capaian kepada Power Query. So boleh semak ada tak Power Query di Excel masing-masing. Okey, amalan terbaik Power Query selepas kita dah gunakan Power Query ni untuk buat conversion data dan sebagainya. So file yang terlibat dalam tu sebaiknya kita letak dalam satu folder. Okey, satu folder yang sama. Maksudnya sekarang ni satu folder reporting tu, mungkin folder yang data-data mungkin dalam CSV dan sebagainya. Kalau dapat kita letak dalam satu folder yang samalah. Sebab kalau kita letak folder yang berlainan, kadang-kadang kita terlupa yang file tersebut kita ada link dengan Power Query. Jadi kalau kita terdelete ataupun kita rename ataupun kita ubah lokasi file, nanti Power Query dia tak akan dapat grab data tersebut lah. Jadi kalau kita letak dalam satu folder tu, kita dah pastilah. Okey, folder ni ialah keperluan Power Query untuk data-data yang ada di dalam folder tersebut. Jadi lebih mudah. Yang kedua ialah kalau boleh kita menggunakan laju yang sama. Ini untuk mengelakkan kita buat processing yang banyak dalam Power Query. Sebab bila processing yang banyak, nanti dia akan load dan akan makan resource komputer kita lah. Dan untuk load Excel tu, dia akan makan masa sikit. Okay. Jadi kalau dapat laju yang sama ni maksudnya kalau kita ada field nama tu, satu resource tu dia punya header je nama. So kalau resource yang lain pun, kalau boleh header pun letak nama, bukan name dan sebagainya. Kalau lagi satu tu namanya nombor KP, yang lagi satu pun kalau boleh samalah nombor KP. Jangan letak nombor IC dan sebagainya. Tapi dia bukan mandatory lah. Maksudnya tak kisah. Kita sebenarnya boleh juga. Cuma sebenarnya kita nak mengurangkan dia punya processing nanti. Okay, sebab ini ialah best practice. Maksudnya amalan terbaik. Jadi kalau tak buat pun tak ada masalah. Cuma yang terbaiknya kita buat macam ni lah. Okay, dan lagi satu, macam saya katakan tadi, setiap kali terdapat perubahan data, kita perlu klik pada butang refresh ataupun refresh all. Okay. Kalau kita ada banyak query, kita ada buat query, jadi kita refresh all, dia akan refresh semua query yang kita buat lah. So kalau kita nak query tertentu, contohlah tadi kita ada buat satu link dengan file CSV, yang berubah file CSV saja. Jadi kita boleh refresh query untuk file tersebut sajalah. Tak perlu kita nak refresh all. Sebab saya pernah tengok ada orang dia buat Power Query ni sampai dekat 20 query dia buat. Jadi kalau dia refresh all, dia akan buat processing tu sebanyak 20 processing lah. Okay. So next. Okay, kita tengok pula konsep join. Okay. Okay, konsep join ni kalau mula-mula memang nampak pening lah. Tapi kalau dah biasa, insyaAllah tak ada apa. Tapi kalau saya tengok, kalau tuan-tuan dan perempuan, tak kisahlah daripada departmen mana, tapi kalau mungkin pernah belajar konsep database, konsep programming, ataupun ada background IT, mungkin senang sikit lah nak faham konsep join ni. Okay, join ni dia ada beberapa join. Maksudnya join ni kita nak join antara dua table. Contoh, kita ada table nama,
dan juga kita ada kod negeri. Mungkin kalau Johor JHR, kalau Negeri Sembilan NS, kalau Melaka mungkin MLK, something macam itulah. So ada nama dan juga nama, dan sebelahnya ialah kod negeri. Dan kita ada lagi satu table yang lagi satu iaitu mungkin kod negeri tersebut. Jadi dekat table yang lain tu dia akan declare, okay, JHR ialah Johor, MLK ialah Melaka. Jadi sekarang ni kita nak combine antara dua table. Okay, bila kita combine dua table, kita akan gunakan join. So join ada beberapa jenis lah. Ada inner join, right outer join, left outer join, full join ataupun cross join. Okay, tapi kita tak banyak pakai lah. Kita banyak guna nanti ialah left join. Left join ni kita akan banyak guna. Okay, tak apa. Ini nota ni mungkin saya akan share selepas ni, di komen ke dan sebagainya, ataupun nanti boleh contact Rustia. So saya nak terangkan konsep je. Okay, konsep dia lebih kurang macam ni lah. Left kita akan banyak guna left auto join. Okay, left auto join ni, kalau kita ada satu table pertama dengan table kedua, kita nak join. Okay, kita akan ambil table yang pertama ni, kita akan listkan semua data yang ada. Contoh tadi senarai nama tadi, kita akan listkan semua senarai nama yang ada beserta dengan dia punya kod negeri. Okay, table yang kedua ni, katakan table kod negeri dan juga description negeri. Jadi kalau table 1 ni, dia akan listkan semua walaupun ada nama yang tak ada kod negeri, dia akan listkan. Bila kita join dengan table 2 ni, kalau kita kata left auto join, maksudnya dia table kedua ni akan listing juga dengan syarat table pertama ni ada kod negeri. Mana-mana data yang tak ada kod negeri, table kedua ni dia tak akan listing. Contohlah Ali Johor, Amin Melaka. Bila sampai Aminah, dia tak ada kod negeri, jadi dia akan kosong. Jadi sebenarnya kalau kita tengok listing nanti, table 1 ni dia akan listkan mungkin 10 data, table 2 ni mungkin kurang daripada 10 sebab ada tak cukup data di table 1 yang dia nak join dengan table 2. Itu left join. Biasa kita akan join macam ni lah. Kalau inner join, dua-dua kena ada. Maksudnya kalau Aminah dia tak ada kod negeri, dia tak akan keluarkan dalam data lah. Jadi maksudnya yang ni kalau ada 10 je lah. Maksudnya dia dapat join, dia akan keluarkan. Yang ni kalau dia keluarkan sebelah kiri saja, sebelah kanan tak. So yang lain-lain tu lebih kurang sama lah. So yang saya tak terangkan yang lain lah. Yang lain nanti sebab kalau nak belajar konsep join ni lebih banyak lah. Kalau full, yang paling senang ialah full auto join. Dia akan keluarkan semua sekali. Walaupun tak ada benda tu, tak ada linkage lah, dia akan keluarkan table 1 dan table 2. Okay, okay, tak apa. Nanti bila dekat demo nanti, kita akan faham sikit-sikit lah konsep join ni macam mana. So ni macam saya terangkan tadi. Ini kalau kita guna left auto join. Okay, contoh kalau kita tengok senarai nama ni, okay, kita tengok kod dia. Okay, dekat kod ni dia ada 001, 002, 024, 030. Okay, table 1. Okay, table 2 ni dia ada 5 data. Tapi finalize dia punya result dia. Okay, resultnya dia cuma keluarkan 4 data. Sebab dekat table 1 ni ada 4 data. Tapi dekat sini GPA untuk 030 ni null. Sebab dekat table 2 ni tak ada 030. Ni left, maksudnya dia join. Dekat table 1 akan listingkan semua. Table 2 ni akan keluarkan mana yang ada di table 1. Maksudnya mana data yang boleh dia link dengan table 1 ataupun dia buat pautan dengan table 1, dia akan keluar. Kalau tak dapat, dia akan null lah. Macam case 030 ni. Okay, inilah left auto join. Okay, sebab saya terangkan left auto join ni sebab ini pengenalan untuk Power Query. Jadi kalau untuk Power Query ni, kalau full memang 2-3 hari jugalah kita nak study kan. Kita akan buat satu. Okay, nanti untuk demo kita akan buat satu je nanti, left auto join. Okay, next saya sekarang tukar slide. Okay, keperluan Power Query bila masa kita nak gunakan kadang-kadang janganlah sampai benda yang simple kita nak guna yang canggih sangat lah.
Tapi rata-rata berguna bila sampai masanya. Okey, yang pertama ialah bila masa kita terdapat perubahan yang kerap kepada dataset. Maksudnya kita dapat data, mungkinlah kita nak keluarkan satu report, kita dapat data daripada pejabat A, daripada pejabat B, daripada pejabat C. Okey, mungkin seminggu sekali data tu berubah. Okey, itu kita berkeperluan untuk menggunakan Power Query. Okey, tapi kalau data tu orang kata mungkin 2 tahun sekali baru dia update, tak perlulah kita guna Power Query. Sebab mungkin kita boleh buat lebih mudah guna Excel biasa. Okay. Jadi untuk perubahan yang kerap, ini adalah advantage lah. Sebab mungkin setiap minggu ada perubahan. Mungkin ada kalau kita tengok dalam bisnes, mungkin ada buat sale, ada buat inventory, masuk stok dan sebagainya. Mungkin benda tu berulang banyak kali. Jadi Power Query ni main peranan yang penting. Okay, yang kedua ialah keperluan membuat gabungan lebih pada 2 fail. Macam tadi kita ada source kita, mungkin kita dapat data daripada beberapa pejabat, dari beberapa sumber ataupun individu, kita nak combine menjadi satu file. Okey, bila ada nak buat combination, lebih baik kita menggunakan Power Query sebab kita tak nak ubah data yang kita dapat. Okey, sebab bila kita dapat data yang format macam tu, kebarangkalian tinggi untuk kita dapat format yang sama setiap kali. Okay? Jadi kalau boleh kita jangan ubah raw data tu, kita just buat link ataupun kita gabungkan menggunakan Power Query. Jadi kita tak akan usik yang original data. Jadi original data tu kita just boleh replace dia dengan data baru nanti. Okay? Okay, yang ketiga ialah penggunaan dataset yang besar. Okay? Ini maksudnya dia punya data tu terlalu besar lah. Bukan setakat nama nombor IC je. Dia ada nama, nombor IC, contoh kod negeri, tarikh lahir, tempat lahir, ada banyak lah. Jadi kita lebih mudah kita menggunakan Power Query supaya nanti sebelum kita buat graph ataupun kita buat pivot table, data tu dah clean, ataupun kita dah dapat data kita perlu saja. Okay? Kalau untuk buat pivot table, mungkin ada yang pernah gunakan pivot table ataupun graph. Kalau data terlalu banyak, agak susah kita nak buat pivot table. Kita nak pilih data tu. Okey, dan yang keempat ialah sekiranya terdapat pengambilan data daripada sumber luar ataupun remote resources. Okey, untuk remote sources ni mungkin daripada tadi kita tengok daripada pangkalan data, database, ataupun daripada website, ataupun daripada mana-mana. Dan saya pernah try, kita boleh dapat data daripada OneDrive. Maksudnya sekarang ni kita ada beberapa team. Okay, team A akan masukkan dalam kita satu OneDrive storage. Team B semua akan masuk satu OneDrive, drive masing-masing. Cuma kita akan ambil link saja, link dia punya OneDrive, file tersebut kita akan letak dalam kita punya Excel. So kita boleh buat Power Query terus dekat situ. Jadi yang kawan tadi pun dia terus update, ada data baru dia update je dekat dia punya OneDrive dia. Jadi tak perlu bila ada data baru nak email pada kita dan sebagainya. Jadi kalau kita perlu data baru, kita just klik button refresh je, nanti kita akan dapat data yang terkini. Okay? Jadi untuk kolaborasi tu lebih berjalan dengan baik lah. Okay, next. Okay, kelebihan Power Query. Okay, satu ialah dia dah ready ataupun dah siapkan interface ataupun antara muka pengguna yang mudah. Mungkin sebelum ni masing-masing pernah menggunakan Excel, menggunakan formula. Jadi tiada masalah untuk gunakan formula, dan ada masa kita kena guna formula dan ada masa kita kena guna Power Query. Cuma Power Query ni dah memudahkan kita untuk buat data manipulation berbanding kita menggunakan formula. Okey, yang kedua kita bila kita buat step by step untuk data conversion ataupun kita buat manipulasi data, kita mudah untuk kita keep track ataupun kita tengok apa yang kita dah buat kepada data tersebut. Okey, contohlah ya. Contoh kita dah ada buat data kita, kita buat formatting. Kita akan bold,
kita akan buat capital letter, and then kita buat split column, kita pecahkan data dan sebagainya. Jadi kalau kita gunakan Power Query, kita akan nampak step by step tu, dan kita boleh cancel. Contoh, kita tak nak bold tadi, kita cancelkan step untuk bold tadi, dan tak kacau step yang lain. Okay. Yang ketiga, dia boleh berfungsi macam makro. Okay. Kalau dulu bila nak buat yang canggih-canggih ni, kita guna makro, guna programming dan sebagainya. Tapi untuk Power Query, kita dah kurang lah. Mungkin yang biasa-biasa dah ada dalam Power Query. Kalau nak yang buat yang terlalu canggih dan orang kata canggih-canggih tu, memang kena masih guna programming lah. Untuk Excel ni guna makro. Okay, dan yang keempat ialah kaedah yang mudah untuk kita nak pecahkan data. Contoh, kita dapat data dalam bentuk pivot. Pivot ni maksudnya statistik lah. Kita dah dapat data dalam statistik, tapi kita nak pecahkan dalam bentuk baris dan lajur. Maksudnya kita daripada statistik tu kita nak convert. Statistik tu biasanya kita akan ada header dan juga row lah. So kolom dia dekat atas dan row dia sebelah bawah, dan kita cuma dapat bilangan saja. Jadi kita nak jadikan semua dalam bentuk satu row saja. Itu lebih mudah kita gunakan Power Query sebab dia ada function unpivot data. Okay, next. Okay, so sekarang ni kita, insyaAllah kita akan demo. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh terus stopkan saya. Kalau tak ada, kita akan terus ya. Okay, so saya akan tutup kita punya slide. Sekarang saya akan buka kita punya Excel. Okay. Okay, so sekarang saya share Excel. Kalau siapa-siapa tak nampak Excel, angkat tangan ya. Masing-masing tahu ke nak angkat tangan dalam online ni? Okay, dah ada orang angkat tangan. Okay, terima kasih. Okay, dia untuk kursus online ni memang kena respon macam tu lah. Okay, sekejap saya tengok Excel saya ni. Saya buang dulu mana yang tak guna. Okay, contoh contoh, sekejap. Saya nak tunjukkan sekarang ni kita ada dua data lah. Mana saya punya data teks tadi? Okay. Okay, semua nampak Okay, harap nampak lah. Okay, kita ada dua data macam ni. Okay, katakan kita nak buat combination. Satu, kita dapat data ni, memang kita dapat lah satu data daripada dalam bentuk Excel. Okay, ini saya contoh lah nama dengan IC. So disclaimernya ialah sebarang nama ataupun IC yang kebetulan ada di sini, mungkin nama tuan-tuan dan puan-puan, itu ialah tidak disengajakan lah ya. Sebab data ni sebenarnya data yang saya telah rombak-rombak dan saya telah ubah-ubah, dan saya inilah sepatutnya tak akan adalah IC tuan-tuan, IC mana-mana lah yang ada dalam internet. Sebab sumber ni pun saya dapat daripada dalam internet dan saya dah ubah. So andai kata terdapat sebarang kebetulan nama dan IC dia sama, itu maksudnya bukan disengajakan lah ya. Okay, kita dapat data macam ni. Ada dua data. Okay, yang pertama kita dapat dalam bentuk Excel, dan yang kedua kita dapat dalam bentuk CSV. Ataupun kalau kita tengok nama kat sini, nama dia ialah data nama ic.txt dalam bentuk text file. Jadi kita akan dapat dua file. Jadi sekarang ni tugas kita nak buat satu saya bagi satu situasi lah supaya kita nampak benda ni boleh gunalah untuk akan datang, dan macam mana kita nak guna. Okey, katakan kita nak running satu program. Kita cuma dapat data macam ni je, daripada dua sumber berasingan. Data yang kita dapat cuma nama dan nombor IC. Sama juga yang source lagi satu, nama dan nombor IC. Okey, kalau kita tengok data ni, yang pertama header tak sama, nama, nombor IC, dan yang kedua ni dia punya nama dan nombor KP. Okey.
Kalau kita tengok data je pula, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya lah. Okey, ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan dapat data ni mungkin kita guna Google Form. Okey, Google Form lah. Kita kata sila isi menggunakan capital letter ataupun huruf besar. Tapi rasa ramai yang tak baca kot. Dia isi je. Dan kadang-kadang ada yang guna phone, benda tu automatik. Jadi huruf besar dan huruf kecil. Okey. Jadi satu kita akan tengok, okey, data ni memang tak ikut format. Formatting dia berterabur lah. Sama. Dan yang kedua kita perlu combine. Okey, ada pelbagai cara kita boleh convert yang data kita dapat text file ni kepada Excel dahulu. Okey, kita convert. And then kita copy and paste kat bawah ni. Itu ada macam-macam cara lah. So tak ada cara yang betul dan tak ada cara yang salah selagi resultnya betul. Okey, untuk Excel ni. Okey, cuma mungkin ada cara yang lebih cepat ataupun yang orang kata lebih pantas. Okey, so sekarang ni kita nak combine dua data tersebut. Okey, dekat sini yang kita akan gunakan Power Query. Okey, so Power Query ada dalam Excel. Saya menggunakan Excel, kalau tak silap saya, 365. Okey, macam mana nak tahu Excel tu Excel version berapa? Pergi kepada file. Sekejap ya. Pergi kepada file, account. So kita akan dapat lah. So saya Excel 365. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada Excel 2016, 2019, 2010 ataupun 2013. Okay, saya guna Excel 365. So dalam file, account. Okay. Okay, so sekarang kita ada satu table. Okay, Power Query dia akan bekerja lebih bagus dalam bentuk table. So kita kena declare benda ni sebagai table lah. Ataupun kalau tak pun tak ada masalah. Okay, okay, first kali kita kena tengok dulu lah Excel kita ada tak Power Query. Biasa dalam data lah. Okay, data. So adalah saya ada query and connection. Saya ada get and transform data. Okay, so saya Power Query ada dah dalam ni. So kalau kita tengok apa yang dia boleh get data ni, data daripada mana yang dia boleh ambil. Yang ni semua shortcut untuk get data. Okay, so saya pergi get data. Kita boleh get data daripada file. Okay, mungkin daripada file Excel yang berlainan, daripada file text ataupun CSV, daripada XML, JSON, ini format file lah. Daripada PDF pun sekali kita boleh dapatkan data untuk masukkan dalam Excel. Ataupun kita boleh dapatkan satu folder. Okay, SharePoint pun boleh. Okay, kalau dalam database apa kita boleh ambil direct. Okay, database ni technical sikit lah. Mungkin ada admin database, dia kena bagilah, kena bagi kita satu user password untuk kita masukkan dalam ni. Ini antara database yang kita boleh link terus kepada Excel kita. Okay, Oracle, IBM, MySQL, Progress, Sybase, ini yang terkenal lah. Okay, daripada platform cloud pun boleh, yang Microsoft punya, Azure ni. Okay, daripada online services pun boleh, Exchange Online, Dynamic, Salesforce, ada sources pun boleh. Nanti kita akan guna juga from table range. Kita akan ambil range yang belakang ni. Daripada web pun boleh. Okay, so ada banyak lah. ODBC ni maksudnya kalau kita tak ada listing dalam database ni tak wujud, kita guna database yang lain. Jadi connection kita boleh gunakan ODBC. Okay, dan juga kita boleh buat combine query. Kita akan buat 2-3 query dan kita akan combine. So yang pertama sekali, saya perlukan jadikan data yang sedia ada ni dalam bentuk query. Sebab ini data raw. Katakan yang sheet 1 ni ialah data raw. So sekarang ni kita tak nak usik apa-apa dekat data raw, supaya data yang raw ni kita boleh copy paste dia nanti bila kita dapat data yang baru. Okay, jadi macam mana kita nak buat data ni kepada, nak import dia kepada Power Query. Kita buat selection dulu data ni. Select dengan header je sekali. Okay, once kita dah buat selection, kita akan pergi kepada get data, ada resources, from table or range, ataupun dia dah ada shortcut dekat sini. Kita dah ada shortcut dekat sini, from table or range. Ini shortcut. Okay, kalau tak ada, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak ada shortcut ni, get data,
ada sources, table, or range. Okay. So dia akan buka satu, bila klik dia akan buka satu windows sebenarnya. Windows macam ni. Mungkin dia akan buka full lah macam ni untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ini dia dah tarik dia dah tarik data daripada Power Query tadi. Dia tarik daripada yang Excel tadi. So kalau nak tengok kita boleh restore kat sini. Okay, dia tak boleh close ni. Okay, so ini data yang kita tarik lah ke dalam ni. Dan kita akan jadikan dia query. Okay, kebiasaannya saya akan rename nama ni kepada query Q lah. Q nama katakan Q senarai nama 1. Okay, contoh untuk nama dia. Okay, kita tengok kat sini. Dekat sini yang kita akan betulkan formatting dia. Satu, kita tengok nama dia ada huruf besar, huruf kecil, berterabur dan sebagainya. Okay, apa yang kita boleh buat, kalau kita tengok, saya explore dulu Power Query punya interface ya. Pertama, kita ada home. Yang kedua, kita ada transform. Kita ada add column. Dan kita ada view. Okay, nanti saya akan terangkan yang basic sajalah ya. Okay, home ni basic. Bila kita dapat ni dalam bentuk home. Okay, sekarang ni kita nak, konsep dia tadi ialah Power Query tu ialah load, transform, combine dan juga connection, load, combine dan juga connection, transform, combine dan juga load. Okay, so bila kita dah buat satu transformation kat sini, kita dah combine, baru kita akan load satu data ni kepada satu Excel. Nanti dia akan automatic wujudkan satu sheet. Okay, first saya nak buat satu transformation. Transformation saya nak buat ialah huruf ni. Nama ni huruf je, huruf besar, huruf kecil dan berterabur lah. Okay, apa yang saya buat ialah saya klik pada header nama. Saya pergi kepada transform. Okay, so saya pergi kepada format. Kalau nak huruf besar semua, kita ada uppercase. Okay, so semua dah tukar kepada huruf besar. Kalau kita tengok dekat sebelah kanan ni, ini ialah step yang kita beritahu tu, step yang dia apply. First dia akan dapatkan sources kat mana. Change type ni dia automatic, dia akan change type, dia akan auto detect ni. Ini ialah text dan ini ialah number. Okay, sekarang ni kita buat uppercase. So macam tadi kita kata, saya tak nak uppercase lah, kita just delete step uppercase ni. So kalau saya delete step uppercase, dia akan balik kepada data asal. So mudahlah kita nak buat. So katakan saya tak nak uppercase, saya nak capitalize each word. So setiap nama tu huruf pertamanya huruf besar. So tengok dah ada step kat sini. Okay. Okay, yang kedua, nombor IC ni, ini saya tak nak declare dia sebagai number. Sebab once kita declare sebagai number, dia akan automatic sebagai number yang macam ni lah, format number. Jadi kita nak declare dia sebagai text. Jadi apa yang saya buat, saya klik pada header IC, and then saya pergi kepada ni, data type. Saya tukar dia kepada formatting dia ialah text. So kita akan dapat full IC lah. Okay. Okay, so bila saya dah buat transformation, okay, combination nanti kita buat sekejap lagi. Bila dah settle semua, kita akan pergi kepada home. Yang simple lah, kita pergi kepada home dan kita pergi load, close and load. Klik close and load, dia akan buka satu sheet yang baru, sheet 3 kat sini, dan dia akan keluarkan semula file kita yang kita dah buat transformation tadi. Kalau kita tengok dekat sini, kita nampak seolah-olah macam kita copy paste. Tapi ini sebenarnya ialah data yang kita dapat daripada query. Okay, katakanlah yang ni sebenarnya kita tak boleh usik data ni, sebab apa saja perubahan pada data ni kita perlu ubah pada query. Contoh, kalau saya delete ni, kita delete, okay, datanya dah hilang. Kita load balik semula query ni. So kita klik pada data ni, kalau tengok ada table query, kita boleh refresh balik. Dia akan dapat balik data tu lah. Ataupun kalau kita dah terubah dan terdelete sebagainya, sebab dah tadi dia akan refresh, kita tak boleh edit kat sini. Kita boleh refresh kat sini. Refresh. Dia akan refresh balik. Okay. Jadi kalau ada data baru, contoh contoh kat sini,
Ini raw data kita tadi. Persen ubah Okey, contoh nombor 9 ni, Syahdan bin Afendi. Contoh Elias AF saya kata. Okey. Once bila raw data berubah, dekat data yang kita dah buat conversion tadi, kita perlu refresh je query ni. Ataupun klik pada ni, kita ada menu query refresh. Kalau ada banyak query, kita boleh refresh all. Nanti ada refresh all lah kalau ada banyak. Atau kita refresh kat sini. So kalau saya refresh, tengok ya, Afendi ni belum refresh lagi. Bila kita refresh, dia dah ada tambahan add AF kat situ. Okay, itu basic query. Okay, so sekarang ni kita nak ambil sources yang dekat luar pula. Okay, kita nak combine data ni dengan data yang text tadi. Okay, okay, pergi kepada data, get data, ada sources, from file, text or CSV. Okay, ataupun dah ada shortcut kat sini, from text or CSV. Klik text or CSV. Okay, kita akan search dekat mana data yang kita letak tadi. Okay, so data kita tu ada dalam data IC dash data dash nama dash IC.txt import. Okay, dia akan buka satu page di mana kita tengok dulu betul tak datanya. Okay, so tengok, okay, betul lah ni data yang kita dapat tu dalam ni. Okay, kalau tak betul, kita kena tengok balik semula lah. So data ni dia boleh pecahkan. So nama dia masih berterabur lagi, tak apa, nanti kita akan buat. So kita jangan load. Kalau load, dia terus load dalam kita punya sheet. Kita klik pada transform data, dan dia akan buka kita punya Power Query Windows. Okay, ini data daripada teks tadi. So sebenarnya dekat sini dia dah ada dia punya apa dia panggil, coding dia. So ada perubahan, boleh ubah coding. Tapi saya tak suggest untuk ubah coding lah, kecuali mungkin ada yang expert kan. Sebab coding ni sama coding dengan Power BI, Microsoft Power BI. Okay, so apa yang kita buat, satu tadi kita tengok kita ubah formatting. Yang ni pun kita ubah juga formatting. Kita ubah, kita transform formatting kepada capitalize is word. Okay, dah ubah. Yang ni kita ubah kepada format dia text. Okay, so kita dah ada dua query. Okay, okay, biasanya saya akan save dia dulu, load, close and load. Sebab kenapa saya buat macam tu, dia akan create satu sheet dan saya akan nampak dahulu data dia. Sheet 3 ni data yang first tadi, dan sheet 4 ni daripada text file tadi. Okay, kalau nak tengok betul ke tak, cuba kita ubah mana text file saya tadi. Okay, contoh Christine bin Selamat. Okay, ni Christine binti Selamat. So mungkin tertinggal A, Christina. Okay, so file ni saya dah save. Okay, jadi bila ada perubahan pada source, kita just klik pada kita punya Excel tadi, Power Query table tadi, pergi kepada query, dan kita boleh refresh. So dah dia refresh lah data ni. Okay, nampak Okay, so sekarang ni kita nak buat combination. Okay, kita dah ada sheet 3 dan juga sheet 4. Okay, sekarang ni kita nak sheet 3 ni, data daripada sheet 4 ni ataupun daripada txt tadi, kita combine sekali dalam sheet 3. So sheet 3 ni bukan ada 24 orang lah, dia akan tambahan lagi 40 orang. So akan jadi ramai kat sini lah. Okay, apa yang saya buat ialah saya pergi kepada data, sebab kita dah buat query tadi kan. Okay, pergi kepada query and connection. Okay, dia akan keluar query and connection dekat sini. Okay, mungkin ada yang terdelete lah benda ni. Okay, so kita pergi kepada data, query and connection. So dia akan buka. Okay, yang ni yang second kita buat, kita dah nampak yang ni dia load 40 data, yang ni dia load sebanyak 24 data. So sekarang ni kita nak combine 40 data ni masuk ke dalam 24 data ni. Totalnya sepatutnya ialah 64.
So kita pergi kepada query yang pertama ni, Power Query ni. So kita boleh, bila kita lalu je, hover, kalau tengok kita boleh edit, boleh view dekat worksheet, ataupun kita boleh delete. Kalau kita tak nak, kita boleh delete lah query ni, nak buat baru kan. So lain-lain option kita boleh load, kita boleh duplicate query ni kalau nak buat query yang lain, ataupun kita boleh just buat reference ni, buat linkage, ataupun kita nak buat merge. Okay, so saya buat step by step, saya tak nak tunjuk merge terus lah. Okay, saya buat edit lah. Contoh kita edit query yang pertama ni, kita nak combine. So kita nak tarik query yang kedua ni 40 data ke dalam 24 row data ni. So kita edit, double click ataupun klik pada edit. Dia akan buka semula kita punya page Power Query. Okay, ini data yang pertama tadi, kita nak combine. So macam mana untuk combine? Okay, kita tengok dekat sini, dekat home ni ada satu dipanggil merge ataupun append. Okay, kalau merge ni kita nak combine, maksudnya kita nak combine dua data ataupun dua table dan kita nak buat matching. Mungkin ada IC yang sama, contohlah nama, IC, tarikh tempat lahir. Mungkin dia akan matchingkan siapa ni lahir di mana. Okay, tapi sekarang kita nak tambah data. Bila kita nak tambah, kita akan gunakan append query. So kita akan klik pada append query. Okay, bila kita klik pada append query, dia ada option sama ada kita nak 2 query ataupun lebih dari 3. Kalau kita ada beberapa resources tadi, kita dah buat query 1, query 2 daripada text file, database, daripada Excel 1, daripada Excel 2, daripada Excel jabatan A, jabatan B, dia akan ada banyak lah dan kita boleh add semua dalam ni. Kalau setakat ada 2, kita just pilih query yang pertama dan juga yang kedua lah. Kita cuba tengok yang ketiga, 3 or more. So table to append, yang ni current. Current ni adalah query yang pertama tadi lah. So kita nak tambah query yang kedua dalam table yang sama. Okay, kita dah tambah, klik OK. Okay, so dia terus tambah. Dia terus tambah kat sini. Okay, kenapa dia berbeza ni? Sebab kita punya header tadi tak sama. Satu IC, satu nombor KP. Okay, tak apa, nanti kita akan tunjuk. Nama kalau tengok semua dah sama sebab kita dah buat perubahan pada query yang mula-mula tadi. Okay, so kalau nak tengok, kita just boleh close and load dulu. Okay, close and load, kita tengok. Okay, so dekat sini dia dah bertambah dah bertambah data lah. Okay, kita dah combinekan dua data tadi. So anda kata ada perubahan pada kita punya text file tadi. Contoh yang ni Christina ni, saya ubah balik semula kepada, mungkin tak ada A lah, Christine. Okay, so saya save file ni. So saya just refresh je. Refresh, klik sini pun boleh, refresh. Dia akan refreshkan semua sekali, termasuk dengan Christina ni. Dah jadi Christine balik. Okay, jadi bila ada perubahan data baru, kita just klik refresh saja. Okay, jadi dia combine. So sekarang ni kita nak membuat IC ni satu field. Okay, kita edit balik semula ni. Okay, edit. Sekarang ni kita tak combinekan dua field. Dengan syarat kita tahulah, oh ini IC dan ini IC. Sepatutnya memang combine lah. Kenapa? Asing. Jadi apa yang kita buat ialah kita buat dua selection kepada dua-dua ni. Oh sorry, dua-dua column. Okay, kita klik kepada IC. Lebih mudah kita akan klik, tekan shift dan klik pada nombor KP. Dia akan select dua-dua lah. Okay, IC, klik pada tekan shift dan klik pada KP. So dia dah select pada dua-dua column. Jadi apa yang saya buat ialah pergi pada transform. Sekejap, kita akan buat home ke transform ya. Okay, kita ada merge column kat sini dalam transform. Okay, kalau kita add column, kita ambil yang merge column ni, dia akan tambah lagi satu column. Satu column baru yang merge. Tapi kita nak combine terus, kita tak nak lah asing-asing macam ni. Kalau kita add column, guna merge column ni, dia akan tambah lagi satu column kat sini. Column yang telah digabungkan. Tapi bagus juga kalau kita nak tengok betul ke tak kan, kalau data kita banyak. Kalau kita nak terus gabung, kita terus ambil transform. Merge column. Okay, so merge column ni dia katanya separator tu mungkin kita nak buat pengasingan dan sebagainya.
Sebab data satu dengan data dua kita nak asing. Atau kalau tak, dia akan merge terus lah. So sebab ni data satu ni IC dan yang ni null. Jadi bila merge dua ni, dia akan dapat IC saja. Tapi kalau ni IC dan sebelah sini ada simbol dan sebagainya, dia akan gabungkan dua. Dia akan tambah dekat wujud belakang ni. So kita nak buat separator, kita boleh buat separator lah. Nak separatekan dia. Kalau tak, kita none. Sebab yang ni null. Jadi dia, bila kita combine dua tu, tak ada pertambahan karakter ke data lah. Okay, so new column, nama kolom yang baru lah. Contoh kita letak nombor kad pengenalan. Okay, okay, dia akan merge kan jadi satu kolom. Okay, dekat sini ada step dia. So kalau tak nak, kita pergi dekat step ni, kita boleh ubah. Okay, kita boleh ubah step. Okay, okay, so kalau nak tengok betul tak dia berubah, dekat home ni klik je close and load. Dia akan refresh balik semula table ni. Okay, so dah ada table yang kita dah clean. Okay, setakat ni dapat ya. Ini kita baru buat simple transformation, dan juga kita baru buat combination of data. Okay, sekarang ni okay, kalau katakanlah macam tadi, sekejap saya check chat dia, kot ada soalan. Okay, alright, tak ada soalan. Okay, kita tengok kalau ada soalan nanti boleh letak dekat chat. Nanti Urustia nanti boleh maklumkan kepada saya. Okay, sekarang ni kita akan buat, kita katakan kita buat satu program. Kita nak buat satu program, data yang kita dapat cuma nama dengan nombor IC. Tapi mungkin program tersebut kita perlu tahu berapa bilangan perempuan dan berapa bilangan lelaki. Dan kita pula nak kena tahu juga umur. Dan juga kita boleh nak tahu juga mungkin daripada negeri kelahiran. Jadi daripada IC ni sebenarnya kita boleh pecahkan lagi maklumat tersebut. So saya buat contoh mudah So sekarang ni kita katakan kita nak keluarkan jantina dululah So kalau jantina yang kita tahu ialah nombor ganjil di hujung sekali. Nombor ganjil ialah lelaki dan nombor genap ialah perempuan. Okay, so kita apa saja modifikasi kat sini kita akan gunakan Power Query. So kita edit balik semula Power Query kita. Okay, so sekarang kita nak dapatkan nombor yang terakhir untuk kad pengenalan. So saya klik pada kad pengenalan. So saya akan add column kat sini. Kita akan dapatkan nombor yang terakhir. So kita pergi pada add column. Kita akan extract last character. Okay, last character tu berapa banyak character kita nak dapat. Last character ni maksud character daripada kanan lah. Kita nak dapatkan berapa. Kita nak just nak satu je. Sebab nombor terakhir ni yang menggambarkan jantina. So okay, so dah ada. Dia dah extract last character kat sini. Okay, okay, dapat So daripada last character ni, macam mana kita nak tahu dia lelaki perempuan? So ganjil dan genap lah. So kalau ganjil lelaki, genap perempuan. Perempuan, lelaki. Okay, so dekat dalam Power Query juga, kita pergi pada last character. Dia dah ada function untuk kita nak tahu benda tu ganjil ataupun genap. Cuma dekat sekarang ni dia tak aktif. Sebab kenapa tak aktif from number ni? Sebab kita punya last character ni berjenis formatting dia ialah text. So kita kena ubah dulu character ni kepada number. Kita kena transform data type dia kepada number ataupun whole number. Boleh lah whole number ataupun decimal sama. Okay, once dia dah jadi number. Okay, kalau kita tengok bila dah jadi number, dekat transform ni baru kita tengok benda ni dah activate. So kita boleh buat statistik, kita boleh buat standard standard operation, atau kita boleh buat scientific, double trigonometry. Kita nak roundkan dia, maksudnya nak genapkan, bundarkan, atau kita nak get information. So sekarang ni kita nak get information, dia adakah ganjil ataupun genap. Okay. So boleh ambil salah satu.
is even ataupun if odd. Okay. So even dia akan return kita true ataupun false. Okay. So kita ambil is even lah. So is even ni klik. Okay. Is even tu ialah adakah nombor tersebut genap. Dekat sini ada step ya. Okay. So kalau 7 tadi dia detect false. Maksudnya 7 tu ialah ganjil. Kalau true ni genap. So apa yang kita boleh buat, mana-mana yang data dia bentuk true ialah perempuan, bentuk false ialah lelaki. True perempuan, false lelaki. Okay. So dekat sini kita dah boleh keluarkan jantina dekat berdasarkan maklumat yang kita ada. Okay, contoh saya akan keluarkan jantina. Macam mana kita nak keluarkan jantina? Kita akan buat satu lagi field kat sini, field jantina. Okay, kita akan add column. Okay, kolom jantina kat sini lah. Okay, yang kita dah tahu ni ialah kalau false ialah lelaki, true ialah perempuan. Jadi kita perlu letak satu kolom kat sini dipanggil conditional column. Maksudnya kita akan detect kolom yang sebelah ni adakah true or false. Okay, klik pada conditional column. Kalau programming dalam Excel, if else tu mungkin nampak pening sikit lah. Tapi dekat sini kita akan nampak macam mana dia punya gambarannya. Okay, once kita dah buat, sekarang ni kita nak namakan dia ialah jantina. Okay. So kolom mana kita nak testing? Kita akan test kolom last character. Okay. Is equal to value ataupun kolom. Is equal to kita akan check lelaki lah. Okay. Contoh saya letak false. Kita akan keluarkan lelaki. Okay. Senang cerita, kalau false lelaki, else dia ialah perempuan lah. Okay. Cuma zaman sekarang ni tak tahulah macam mana kan, jantina ada lebih pada 2 ke tak kan. Tapi senang cerita, bila false dia lelaki, kalau selain daripada false ni, dia automatik akan jadi perempuan. Okay, klik OK. So kita dah dapat satu table jantina. Okay, so kita akan try load. Okay, kita load balik. Saya buat load ni ulang-ulang supaya nampak dan faham macam mana ni. Okay, load. Okay, dia akan buat penambahan lah. Okay. Okay, dah ada nama, nombor IC, true false dan juga jantina. True false ni kita tak nak. Okay, kita edit balik semula. Double click pun boleh. Okay. Dekat pada home ni, kita ada choose column. Okay, so kita tak nak lah last character ni untuk rujukan kita. Jadi kita tak nak. Kita untick. Okay. So kat sini pun dia akan hide lah. So kalau kita load and close and load pun dia akan update kat sini. So dah tak ada lah. Okay. Alright. Kita tengok balik. Okay, ni step dia banyak lah. Saya tak hasilkan dia punya query. Kat sini dia ada dia punya step dia. Okay, daripada sources kita grab tadi sampai last kita buat ni, kita remove ada column. So kalau nak tengok balik, kita boleh klik yang ada icon gear kat ujung ni lah. Kita boleh edit macam ni. Okay. So yang lain-lain kita boleh buat. Cuma ada masanya apa yang kita buat step yang awal ni, dia step yang di belakang dia bergantung kepada step yang awal. Itu mungkin akan ada problem sikit bila kita delete step yang awal. Mungkin step yang belakang-belakang ni akan ada error lah. Tapi kalau setakat kita tukar huruf, kita tukar capitalize dan sebagainya, insyaAllah tak ada masalah. Cuma mungkin kita akan buat append merge ni mungkin akan ada problem nanti. Okay, kita teruskan. Okay, so sekarang ni kita nak dapatkan, okay, jantina dapat, kita nak dapatkan umur. Okay, umur, macam kita dapatkan umur. So dekat IC dah ada tarikh lahir. Jadi kita akan ambil 2 digit yang pertama menggambarkan tahun. So sama yang kita buat tadi. Klik pada nombor kad pengenalan. Kita akan pergi kepada add column. Sorry, jap. Okay, add column. Kita akan extract first character. Tadi last character kan. First character kita nak 2 digit.
Okey. So ini ialah tahun lahir. Okey. So kita baru dapat tahun lahirnya. Dan sebab kita akan buat calculation sikit lah kat sini. Sebab kita akan tolakkan dengan tahun sekarang. Tahun sekarang kita tolak dengan tahun lahir dia. Jadi untuk operasi tambah tolak dan sebagainya, kita perlu tukar teks ni kepada number. Baru dia punya akan aktif lah matematik punya tab ni. Okay. Okay, so sekarang kita dah extract dia punya tahun. Okay, so sekarang ni kita nak buat Excel kita ni lebih dynamic. Maksudnya bila kita buka Excel ni tahun sekarang, mungkin umur dia 20 tahun. Tapi bila kita buka Excel ni tahun depan, umur dia automatik jadi 21. Bila kita buka lagi 5 tahun, Excel ni nama umur peserta ni automatik akan plus 5 tahun. Okay, jadi untuk kita buat lebih dynamic, kita perlu grab current date. So bila buka Excel, dia akan dapatkan tarikh hari ni, dia akan dan dia akan dapatkan tahun sekarang, dan dia akan tolak dengan tahun lahir. Jadi Excel kita tu lebih dynamic lah. Tak perlu lah setiap tahun kita nak tukar data orang tu, umur dia berapa kan. Jadi bila buka je, automatik umur tu bertambah mengikut tahun semasa. Okey, macam mana nak dapatkan tahun semasa? Okey, untuk dalam Power Query, dia ada satu coding untuk kita dapatkan first, sebelum kita dapatkan tahun semasa, kita kena dapatkan tarikh hari ni. Ialah apa tarikh hari ni? So kita akan add satu kolom dekat sebelah ni. Kolom tu ialah kolom tarikh hari ini. Okey, so saya akan add kolom. Saya panggil custom column. Okay, so custom column ni saya tak ubah dulu nama. So custom column ni kita boleh ambil daripada kolom yang dah sedia ada lah, ataupun kita boleh letak formula kat sini. Kalau nak belajar formula untuk Power Query, ada link kat bawah ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik. So banyak lah formula-formula. Jadi kita akan gunakan formula untuk dapatkan tarikh hari ni sahaja dulu. So untuk tarikh hari ni, formula dia ialah date time local now. Okay, ni kena carilah. Okay, kalau sini pun dia dah tulis date time. Okay, dah ada. So okay, local now. So ini date time local now ialah untuk dapatkan so tengok kalau ada error dia akan beritahu kat sini lah. Okay, untuk dapatkan tarikh hari ni. So saya klik okay, saya nak test dulu Okay. Okay, so dah keluar tarikh hari ni sekarang dengan masa. Tapi kita tak nak tarikh, kita nak tahun sahaja. Okay, nak tahun saja. So daripada tarikh hari ni, kita nak grab tahun saja. So kita nak buang bulan, hari dan juga masa. Okay, so saya akan ubah, saya akan tambah coding untuk yang custom punya field ni. So saya akan ubah balik semula. Klik pada gear ni. Okay, ini kita just nak dapatkan tarikh hari ni. So daripada tarikh hari ni, saya nak keluarkan cuma tahun. So tahun dia punya tu date dot year. Okay, alamak hilang pula. Okay, date dot year. Okay, buka kurungan, tutup kurungan. Okay, so dia akan dapatkan tahun semasa daripada tarikh hari ni. Okay, so saya akan klik OK. Okay, so dah dapat tahun semasa. Alright. So daripada tahun semasa ni, baru kita akan boleh kita buat calculation umur lah. Okay, untuk calculation umur, saya akan letak satu field. Nanti field ni kita akan hide lah. Kita akan import nanti. So saya akan letak lagi satu custom column. Okay, custom column ni kita akan tolak tahun semasa. Sekejap saya rename ni lebih bagus kot. Nak rename ni senang je, tahun semasa. Okay, so tahun semasa. Okay, so kita akan buat custom column untuk umur Ini namanya umur. Okay, kita akan tolak dengan tahun semasa.
Okey. Kita akan tolak dengan first character tadi. Okey. Kita tengok dulu. Sepatutnya salah lah sebab sepatutnya 1976. Okey, saya nak try dulu. Okey. So ni umur lah. Tapi salah sebab kita kena tolak 1900. So tolak dengan 1900. Sebab yang ni ialah tahun semasa dia ambil 2 digit je kan. Okey. So ini ialah umur peserta. Jadi kalau kita nak load ni, mungkin kita tahun semasa ni kita tak nak load lah. Jadi kita pergi pada home tadi. Kita pergi kepada choose column tadi. Kita boleh buang umur dan juga tahun semasa. Umur dan juga first character. Okay, so dah tinggal kita dapat umur lah. Okay, kita try load. Close and load. So dah bertambah. Okay, data kita. Okay, so setakat ni boleh follow Sekejap saya check chat. Kalau kod-kod ada soalan. Alright, tak ada. Untuk kehadiran masing-masing boleh isi Urus dia dah letak link kehadiran dekat situ. Okay, so sekarang ni lagi satu lah. Lagi satu untuk saya demo. Nak nampakkan dia, orang kata macam wow lah, wow factor untuk Power Query ni. Okay, sekarang ni kita tengok. Kita nak tahu setiap orang ni dia lahir kat mana. Okay, lahir kat mana. Okay, kita pergi kepada edit balik semula Power Query yang sini yang kita buat tadi. Okey, untuk lahir dah ada kod negeri kat sini. So ada tahun, bulan, hari, kod negeri 2 digit dan juga nombor siri. Dan yang terakhir tu ialah ganjil dan genap untuk jantina. So kita akan ambil digit yang tengah-tengah ni, iaitu digit yang ke-7. So kita akan keluarkan 2 digit ni untuk kita buat extraction lah. Semua kita nak declare je dia ni lahir di negeri mana. Okay, so kita ulang balik step kita tadi. Okay, bila ulang-ulang ni insyaAllah mudah ingat lah. Pergi kepada add column, extract. Kita akan ambil range. Okay, kalau kita tak tahu apa benda ni, kita lalu dan dia akan bagi tahu lah. Create a new column contain a special number of character. Each value this column starting at specific index. Maksudnya starting dekat bilangan ke berapa. Okay, so kita tadi bilangan yang ke-7 kan. Kita starting dengan 7. So bulan 2. Yang keempat tahun, bulan, tarikh. So ada 6. So kita akan starting yang ke-7 dan kita akan ambil 2 karakter. Okey. So tengok betul tak? Oh salah, kita kena ambil daripada 6 2, 12. Okey. So kalau salah, maksudnya kita kena ambil daripada 6. Saya rasa bila dia kata index tadi, maksudnya bermula daripada kosong. Pengiraan dia kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita kena ambil daripada indeks yang 6. Okay. Okay, ini adalah semua kod negeri kita. 12, 14, 13. Okay. Okay, so macam mana kita nak dapatkan negeri dia? Okay, range index ni saya tukar lah kod negeri. Okay, macam mana saya nak dapatkan negeri dia? Okay, negeri tu mudah saja. Kita pergi kepada sekejap. Okay, pergi pada Google. Kita akan search kod negeri JPN. Okay, kod negeri Jabatan Pendaftaran Negara. Enter. Okay, so dah keluar kod negeri portal JPN. Klik. Betul tak? Okay, so kita tengok, oh dah ada dah kat sini kod negeri je. So boleh tahulah 0121 Johor. So kalau kita tengok tadi 12 kan, ada 12 ni, negeri mana 12 ni? Okay, Sabah. Okay, so kita akan ambil kod negeri ni. Untuk matchingkan, kita akan keluarkan negeri ni base pada kod. Okay, macam nak buat tu, kita copy URL alamat
kod negeri ni, Ctrl C ataupun klik kanan, copy, pergi kepada kita punya Excel tadi. Okey, dekat sini kita akan buat satu query untuk grab daripada web. Okey, so yang ni kita boleh close and load dulu. Okey, kita akan tambah lagi satu query kat sini. Okey. Kita akan tambah query kita get data, ada sources, web. Ataupun dah ada link dia kat sini from web. Okey. From web ni ada macam-macam lah. Ada advanced dan juga basic. So kita pergi basic. Kita paste kita punya URL tadi daripada JPN tadi. Klik OK. Dia akan grab data. Okey, tengoklah kelajuan internet. Okey, cuba kita tengok dia dah website dia automatic detect. Dia kata dalam ni ada dua table. So kita tengok table yang pertama ni ada apa? Oh, ini dia punya table untuk website dia. So table kosong. Okey, table kosong yang kita nak. Negeri dan juga kod negeri. So kita nak ni table ni. So kita load transform data dulu. Okey. Dia akan create satu query baru. Okey. Dia internet dia akan ni sikit lah, bergantung pada kita punya ni. Okey. So kalau kita tengok source dia, dia akan ambil direct kat sini. Web content. Okey. So ini yang kita dapat. So kalau kita tengok query, kita dah ada ni lah. So mungkin query ni kita namakan dia kod negeri. Okay, kod negeri. Okay, so sekarang ni kita nak buat link. Kita nak linkkan dia 01 ni dengan yang data ni. Mana data ni? Okay, data ni contoh kita ada 12, 14. Kita nak link dengan kod negeri yang ni. Okay, bila kita nak link, yang sebaiknya ialah kolom 2 ni ke depan lah. Kolom negeri dekat belakang. Okay, kita just drag je. Okay, drag. Ini kita letak nama dia kod. Saya rename siap-siap ya. Kod negeri. Negeri. Ini sebab dia tadi tak ada header. Jadi dia memang keluar macam ni. So ini ialah negeri. Sebab nanti bila combine nanti senang kita nampak. Okay, tengok ya. Rename column pun dia ada kat sini. So kalau tak nak rename, kita boleh buang lah step ni. Okay, so sekarang ni kod ni macam mana kita nak matchingkan ni? Padahal kita ada 12. So kalau komputer punya style, okay, 12 sama dengan 12. Dia takkan jumpa. Kalau kita mata kasar, kita boleh nampak, oh inilah Sabah. Tapi komputer dia tak boleh matching sebab 12 dengan 12, 47, 48, 49 tak sama dengan 12. Jadi kita kena pecahkan dulu kod-kod ni. Contoh kalau Johor 01, 21, 22, 23, 24. Maksudnya Johor ya, kalau untuk Johor dah ada 5 row. 5 row kod Johor. Kedah ada 4 row kod Kedah. Jadi kita nak pecahkan dia punya data. Okey, dalam pivot dalam Power Query boleh buat tu mudah je. Klik pada kod negeri. Okey. Kita akan klik sebentar ya. Transform. Okay. And then transpose. Okay. Kita akan transpose. Transpose ni maksudnya data yang melintang kita akan tukar menegak. Sekejap ya. Saya cuba. Transpose. Oh sorry. Bukan transpose. Okay. Nama dia ialah convert to list. Sekejap. Okey, tak apa. So, siapa yang ada urusan, tak apa. InsyaAllah benda ni recorded. Okey, sekejapnya split. Okey, split column. Yang daripada data ni, kita nak pecahkan kolom dia. Okey, kita akan ambil split column by delimiter. Sebab kita tahu setiap data ni dia dipisahkan dengan tanda koma.
Okay, so kita akan split dulu kolom ni. Delimiter. Okay, apa pemisah untuk kolom tersebut ialah koma. Okay, so dia akan pecahkan lah. So kita pergi kepada advance row. Kalau kolom dia akan pecahkan melintang 01, 02, 03, 04 Johor. Tapi kita nak sebagai row 01, 21, 22, 23, 24 Johor kat sini. So kita klik pada kolom. Okay, kepada row dan klik pada OK. Okay, jadi dia dah pecahkan. Kalau tengok Johor dah ada kolom kat sini. Jadi ini kod negeri ni ialah kita tak nak dia dalam bentuk nombor. Nanti 01 ni dah hilang. Jadi kita tukar dia kepada text. Replace current. Okay. Okay, so dia dah jadi kod dan juga negeri. Untuk kita matchingkan nanti dengan ni lah kod ni. Okay, sebab ini berjenis text. Jadi dekat sini pun berjenis text. Sebab kita nak dapatkan 01. Kalau number dia akan buang kosong ni. Cuma matching ni belum boleh berlaku sebab kalau kita tengok kat sini dia still ada space kat sini. Space 21. Space dia ada space. Ada yang tak ada space. Ada yang ada space dekat awal ni kalau perasan. Okay, kita boleh buang space tu dengan trim. Okay, pergi dekat format trim. Okay, so sekarang semua dah tak ada space. Okay, so data ni dah okay. Negeri okay. Kalau kita nak tukar negeri root besar, boleh tukar format dia uppercase. Okay, settle. Okay, sekarang kita nak combine. Kita akan combinekan dengan merge lah. Kita akan merge dengan senarai nama tadi. So kita akan mergekan kod negeri ni. Pergi kepada home. Kita pilih dulu dia punya query home. Tadi kita guna append kan. Sekarang kita guna merge. Okay, so kita akan merge. Kita tak nak merge new lah. Kita akan merge yang sedia ada ni. Okay, kita merge. Okay, so sekarang ni kita nak merge dengan query yang mana satu. Itu sebabnya yang kod ni kena letak query. Sebab dia boleh merge antara query. So kita akan ambil kod negeri. Okay, mana yang kita nak meshkan dia? Kita nak mesh ialah kod negeri dengan kod negeri. Kita kena pilih. Okay, sekejap Okay, ini dia keluar privacy level. Sebab dia kata kita dapat data ni daripada website. Jadi adakah website ni kita boleh percaya ke tak? Tapi kalau JPN ni kita boleh percayalah. Dia tak nak, maksudnya dia tak nak kita ambil website ni, ambil data ni daripada website yang tak sepatutnya lah. Dan biasa bila kita tarik tu, kita akan tarik dengan source code dalam website tu. So kalau hackers letak satu script pada website tersebut, kita pun ambil dan dia punya script tu boleh masuk dalam Excel kita. Jadi kalau kita tengok ni, ini betul lah JPN ni. So tak ada masalah privacy level lah. Kita klik ignore dan save. Okay, kalau katakan kod negeri ni kita boleh matchingkan lah. So kita akan matchingkan kod negeri dengan ni. So kod negeri ialah sini. Jadi kita akan matchingkan. So yang kita highlight ni, kita select ni ialah yang kita nak untuk kita nak matching. So kita akan matching kod negeri dengan listing dekat senarai nama. Dan kita akan matchingkan dengan kod negeri dekat query ni. So dekat sini akan datang kita punya join tadi. Okay, kita nak left auto join, right auto join, full join, yang macam kita terangkan dalam slide tadi. So basic kita nak left auto join. Maksudnya semua peserta disenaraikan. Kalau dia ada kod negeri, kita akan print keluarkan negeri dia. Kalau tak ada kod negeri, dia akan null lah, kosong. So left auto join. Yang lain tak payah lah. Yang lain ni lagi canggih, lagi complicated lah. Macam-macam dia boleh buat. Okay, similarity mungkin kalau tak ada tu kita boleh buat similarity dia macam mana dan sebagainya. Okay, so bila kita dah klik, dah matching, betul, kita klik OK. OK, untuk permulaan dia memang akan keluar macam ni. Table, sebab kita tarik table kod negeri ke dalam senarai nama. OK, kalau perasan kat sini dia ada satu button kat sini. Kita klik button ni, dia akan listkan. Kita boleh select apa yang kita nak paparkan. So kita nak paparkan negeri, kita untick kod negeri dan biar negeri ni tick. So OK.
So dia dah dapatlah negeri. So Johor, Melaka dan sebagainya, ikut kod negeri ni. Mana yang 12 tadi Okey, 12 kat bawah ni. Sabah. Okay, so untuk export, untuk kita nak load, kita tak nak kod negeri, kita boleh buang lah. Atau kita macam hide, bukan buang. Kita hide kod negeri. Okay. Dan yang ni kita boleh rename je jadi negeri. Okay, umur lagi. Okay, alright. So kita close and load. Okay, dictating data. Okay. Okay. So kita punya data tadi dah ada nama, IC, jantina, umur dan juga kod negeri. Okay, ini antara demo yang saya boleh buat. So kalau ada soalan boleh tanya sekejap. Okay. Alright, tak ada soalan. Okey, daripada kita tadi ada senarai nama dan IC saja, tapi kita boleh dapatkan jantina, umur dan juga negeri. So bila dah ready macam ni, kita boleh buat macam-macam manipulasi data lah. So sebenarnya bila dia buat query ni, dia sebenarnya dia create satu table dekat sini. Dia dah already table lah. So kalau kita nak buat pivot table, contoh kita nak buat pivot berapa ramai lahir, negeri dan sebagainya. Ni kalau ni mungkin kelas pivot table lah kot. Kita boleh select semua data. Okay, and then kita insert pivot table. Ini saya just tunjuk je . Okay, so kalau saya nak berapa banyak bilangan. Okay, ini bilangan data yang kita ada. Kenapa saya boleh pilih IC? Kita akan count IC sebab IC biasanya tak akan kosong lah. Semua orang akan isi IC. So kalau nak tengok lelaki dan perempuan, kita boleh tengok ada berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan. So 15 lelaki, 49 perempuan. So kalau nak daripada negeri, okay, ni peratusan ikut negeri. So dari sini pun kita boleh buat ni lah, buat apa tu? Kita dah boleh buat buat chart dan sebagainya. Okay. Kalau nak pecahkan umur jantina, okay, kita boleh tahu. Okay, daripada negeri mana, lelaki mana. So nanti kita boleh ni lah, boleh buat filtering kat sini. So kalau negeri 9, cuma ada perempuan seorang. So kalau negeri 9, Melaka dan Johor, so ada perempuannya. Mana lelaki tadi Lelaki Sabah, Selangor. Okay, contohlah. Okay, Johor, Kedah. Kita pergi Selangor, Sabah, Pahang katakan. So kita boleh main data kat sini lah. Okay, jadi first kali kita kena buat satu clean data kat sini sebelum kita buat pivot table, sebelum kita buat graph dan sebagainya. Okay, so kita recap balik. Demo saya sampai sini saja. Kita recap balik apa yang kita dah buat tadi. Okay, first kali kita dah buat Power Query. Okay, kita dah buat connection. So connection tu kita buat 3 connection sebenarnya. Connection yang pertama daripada daripada connection yang pertama kita buat daripada dalam Excel tu sendiri. Connection yang kedua kita dapat daripada CSV ataupun text file tadi. Dan connection yang ketiga kita dapat daripada web, iaitu kod JPN tadi. Okay, lepas tu kita buat transformation. Transformation ni yang paling banyak kita buat. Kita buat perubahan huruf besar, huruf kecil, formatting. Kita buat transformation daripada segi dapatkan umur, dapatkan tahun lahir, dapatkan jantina, dapatkan kod negeri. Lepas tu kita dah buat combination daripada ketiga-tiga tadi. Kita dah combine. Combine tu maksudnya kita buat append, kita tambah data, dan satu lagi kita buat merge.
iaitu kita mergekan antara data kod negeri dan juga kod dekat JPN. Dan last kali kita dah load dan kita load ke dalam Excel tersebut. Jadi ini 4 step umum untuk Power Query. Okey. Jadi bagi saya untuk presentation Power Query, penerangan Power Query dan juga demo Power Query, penggunaan dan sebagainya, sampai di sini saja. Dan saya buka sekiranya ada persoalan ataupun cadangan dan sebagainya, sekiranya adalah. So kalau tak ada, mungkin saya tutup dulu sebelum saya serahkan kepada Urustia. So saya tutup dulu kita punya majlis ni. Salah silap daripada saya, kekurangan, mohon maaf. Dan sekiranya ada cadangan, boleh email terus kepada saya, ataupun boleh berhubung dengan Urustia lah. Mungkin penambahbaikan ataupun nak buat kursus lain dan sebagainya. Dan kalau nak WhatsApp, boleh WhatsApp saya guna linknya pm2p.ris.my. Mungkin ada nak buat, bila nak buat tu ada sangkut kat mana-mana kan. Okey, so itu saja daripada saya. So kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So saya serahkan kembali kepada Urustia, Cik Azrin.